Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tajuk kita pada hari ini ialah kuku bersih dan sihat. Kemahiran mendengar dan bertutur. Standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada hari ini ialah 1.2.2 iaitu bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Buku teks halaman 31. Anda pastinya sudah pun bersedia. Jika sudah, apa lagi? Ayuh kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Sebagaimana yang tertera pada skrin anda sekarang ialah buku teks halaman 31, unit 5, kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti kita pada hari ini ialah bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Tertera pada skrin anda ialah buku teks halaman 31. Kita mula dengan unit 5 iaitu kebersihan diri dan persekitaran. Kemahiran anda pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Tajuk yang diberikan ialah kuku bersih dan sihat. Ayuh kita fahami. Cikgu Julia menayangkan slide tentang penjagaan kuku. Penjagaan kuku. Kebersihan kuku. Pastikan kuku sentiasa pendek. Kuku yang panjang ada kotoran dan bakteria. Membersihkan kuku. Gunakan sabun dan cuci kuku dengan bersihnya. Lap kuku hingga kering. Gunakan pelembap. Seterusnya, memotong kuku. Gunakan pengetip kuku. Jangan gigit kuku. Potong kuku dengan cara yang betul. Jangan kongsi pengetip kuku. Dan yang terakhir ialah rawatan kuku. Cakna akan penyakit kuku. Berjumpa dengan doktor. Jaga pemakanan untuk kuku yang sihat dan kuat. Apa yang cikgu baca, apa yang cikgu terangkan sebentar tadi merupakan maklumat tersurat. Ingat lagi kan, maklumat tersurat merupakan maklumat yang terdapat dalam sesuatu iklan, sesuatu poster, petikan dan sebagainya. Pada skrin anda ialah slide yang diberikan oleh Cikgu Julia tentang penjagaan kuku. Jadi anda harus faham, ya, dalam slide tersebut terdapat 4 cara untuk kita menjaga kuku, iaitu kebersihan kuku, membersihkan kuku, memotong kuku dan rawatan kuku. Manakala huraian diberikan untuk kita menjaga kuku. Boleh faham maklumat tersurat yang tertera pada skrin anda? Sekiranya anda sudah pun memahami, kita mulakan dengan menjawab latihan. Kita lihat aktiviti yang akan kita jalankan iaitu bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Tertera pada skrin anda sekarang dan juga terdapat dalam buku teks anda merupakan dialog antara Cikgu Julia dengan Rubini dan Farisha. Terdapat beberapa tempat yang dikosongkan untuk anda menjawab ataupun melengkapkan dialog tersebut dengan maklumat yang berkaitan. Ayuh kita lihat satu persatu. Kita lihat dialog yang pertama iaitu, Rubini, bolehkah kamu jelaskan cara penjagaan kuku?
Dialog ini diujarkan oleh siapa? Ya, betul, Cikgu Julia. Dan Rubini mula menjawab, penjagaan kuku ada beberapa cara dan dikosongkan. Anda harus melengkapkan jawapan tersebut. Di manakah anda harus mencari jawapannya? Ia di dalam buku teks anda. Ayo kita saksikan. Ini merupakan jawapan kepada soalan Cikgu Julia. Banyaknya maklumat, perlukah anda meletakkan kesemua maklumat dalam jawapan Rubini? Sudah tentu tidak. Jawapan anda harus tepat, ringkas dan padat. Ayo kita lihat apa yang perlu kita tulis ya untuk jawapan Rubini ini. Okey, yang pertamanya anda ambil daripada kebersihan kuku. Yang kedua, membersihkan kuku. Cara yang ketiga ialah memotong kuku dan cara yang keempat ialah rawatan kuku. Tetapi anda jangan lupa, soalan Cikgu Julia ialah, bolehkah kamu jelaskan? Anda harus memberi penjelasan. Bukannya semata-mata menyenaraikan jawapan. Jadi, contoh jawapan yang cikgu boleh berikan ialah penjagaan kuku ada beberapa cara, iaitu memastikan kuku sentiasa pendek, membersihkan kuku dengan cara menggunakan sabun, memotong kuku dengan cara yang betul dan berjumpa dengan doktor sekiranya terdapat penyakit pada kuku tersebut. Itu contoh. Anda boleh mengambil mana-mana ayat yang ada dalam maklumat tersurat ini untuk dijadikan jawapan anda. Sekiranya anda, contohnya, penjagaan kuku ada beberapa cara, iaitu memastikan kuku sentiasa pendek, mengelap kuku sehingga kering, memotong kuku dengan cara yang betul dan menjaga pemakanan untuk kuku yang sihat dan kuat pun boleh. Janji jawapan anda menepati soalan yang diberikan oleh Cikgu Julia. Faham untuk soalan yang pertama? Okey, bagus. Kita teruskan dialog yang berikut. Soalan yang seterusnya itu soalan daripada Rubini kepada Cikgu Julia kan. Cikgu, mengapakah kita tidak boleh berkongsi pengetip kuku? Kita tidak boleh berkongsi pengetip kuku kerana di manakah jawapannya? Anda harus dapatkan. Kita lihat dalam slide yang diberikan oleh Cikgu Julia. Ada atau tidak jawapannya? Ini merupakan slide yang diberikan oleh Cikgu Julia dan kita lihat ada atau tidak maklumat tentang berkongsi pengetip kuku ini. Ya, ada. Jangan kongsi pengetip kuku. Itu merupakan maklumat tersurat. Tetapi adakah apa yang cikgu bulatkan itu menjawab soalan Rubini? Sudah tentu tidak kan? Kerana Rubini bertanya, mengapakah kita tidak boleh berkongsi pengetip kuku? Jadi, di manakah jawapannya? Jawapan untuk soalan ini anda harus cari sendiri. Bagaimanakah caranya? Caranya ialah dengan membaca tentang penjagaan kuku ataupun melayari internet. Bukalah mana-mana laman web yang berkaitan dengan keburukan berkongsi pengetip kuku. Ayo kita saksikan beberapa maklumat yang telah cikgu cari di dalam internet. Ini, awas kongsi pengetip kuku berisiko sebarkan hepatitis C. Dan kita bacalah maklumat yang diberikan. Ya. Cikgu baca salah satu ya. Ini bermakna seseorang yang menghadapinya berisiko sebarkan penyakit ini kepada individu lain jika terdapat luka, rongga atau bukaan pada kulit sehingga mengalirkan darah. Okey, ada atau tidak lagi maklumat?
Okey, yang kedua, selain daripada sebarkan hepatitis B, kita juga kemungkinan akan menyebarkan penyakit kepada orang lain sekiranya kita mempunyai penyakit kuku. Iaitu kita boleh menyebarkan jangkitan cacing kepada rakan kita ataupun kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita. Dan ada atau tidak lagi? Okey, yang seterusnya ialah jangkitan bakteria dan jangkitan virus. Ini ialah maklumat. Selain kita mencari jawapan untuk rubini, kita juga akan dapat menambahkan pengetahuan kan. Jadi, secara ringkasnya daripada apa yang telah cikgu paparkan pada skrin anda bolehlah menjawab soalan rubini tersebut, iaitu kita tidak boleh berkongsi pengetip kuku kerana kita akan menyebarkan penyakit seperti hepatitis C kepada orang lain sekiranya kita mempunyai penyakit kuku. Boleh? Jawapan ni pendek je kan? Tapi maklumat yang cikgu beri ni banyak. Tak mengapalah. Anda dapat 2 hari ini. Satu ialah cara untuk menjawab soalan dan maklumat mengenai penyakit kuku. Kita lihat soalan yang seterusnya. Farisha, mengapakah kita mesti menjaga kuku kita? Itu soalan Cikgu Julia kepada Farisha. Di manakah Farisha hendak dapatkan jawapan untuk soalan Cikgu Julia tersebut? Ada atau tidak? Ayo kita saksikan. Ini merupakan slide Cikgu Julia tentang penjagaan kuku. Kita mesti pastikan kuku pendek, guna sabun, lap kuku, gunakan pengetik, potong dengan cara betul, berjumpa doktor, jaga pemakanan. Adakah maklumat ini menjawab soalan? Sudah tentu tidak. Ini kerana ini merupakan maklumat tersurat, sedangkan dari soalan ini hendak apabila kita jaga kebersihan kuku, membersihkan kuku, memotong kuku dan buat rawatan kuku, apa kesannya kepada diri kita? Ini maklumat yang cikgu dapatkan daripada internet ya. Anda harus membaca untuk mendapatkan jawapan ya. Kalau anda tidak mahu mendapatkan maklumat daripada internet, anda mungkin boleh menyatakan pendapat anda sendiri. Tetapi hendak beri pendapat pun kita mesti ada fakta, kan? Kita tidak boleh merapu sahaja. Ayo kita lihat dalam maklumat yang cikgu cari di internet ini ada atau tidak ayat yang boleh menjawab soalan Cikgu Julia tersebut. Okey, ada ya. Itu penjagaan kesihatan tangan dan kuku amat penting untuk mengelakkan mudah terkena jangkitan atau menjadi punca penyebaran kuman kepada orang lain. Dah nampak terang jawapannya. Jadi, terus sajalah anda menjawabnya. Kita mesti menjaga kuku kita untuk mengelakkan mudah terkena jangkitan atau menjadi punca penyebaran kuman kepada orang lain. Senang kan? Maklumat sekarang ini di hujung jari sahaja. Bila-bila masa kita boleh dapatkan jawapan di samping menambahkan pengetahuan. Kita lihat soalan yang seterusnya. Cuba kamu fikirkan penyakit yang berpunca daripada kuku yang kotor. Sekarang ini Cikgu Julia bertanya tentang jenis-jenis penyakit yang berpunca daripada kuku yang kotor. Dalam buku teks anda ataupun dalam perbincangan kita tadi ataupun dalam slide yang Cikgu Julia paparkan, ada atau tidak jenis penyakit dinyatakan? Ya, sudah tentu tidak ada. Jadi, sekali lagi anda harus mencari maklumat tersirat. Ya, maklumat tersirat untuk menjawab soalan Cikgu Julia.
Ini ialah maklumat tersurat. Dalam ini cuma dinyatakan penjagaan kuku. Sedangkan jenis-jenis penyakit tidak dinyatakan. Sekali lagi, anda harus mencari jawapannya di mana? Melalui internet, melalui pembacaan buku, melalui pertanyaan anda kepada guru, ibu bapa atau rakan-rakan anda. Ayo kita saksikan apa yang cikgu sediakan. Yang ini cikgu dapatkan juga daripada internet, iaitu jenis penyakit kuku. Yang pertama, anda baca. Yang kedua, apa dia? Yang ketiga, apa dia? Yang seterusnya 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis penyakit yang cikgu dapatkan daripada internet. Jadi anda terus sajalah menjawab soalan cikgu Julia. Penyakit yang berpunca daripada kuku yang kotor ialah apa. Tak perlulah anda memberi ke-8 jawapan yang cikgu paparkan. Cukuplah anda hanya memberi 2 atau 3 sahaja. Faham? Cikgu percaya anda faham. Seterusnya, apakah yang perlu anda lakukan selepas kita berbincang tentang soalan dan jawapan? Anda harus melengkapkan dialog yang tertera pada skrin anda. Daripada ujaran dialog dalam buku teks anda, cikgu telah pindahkan kepada bentuk yang lebih mudah untuk anda siapkan dalam buku latihan anda. Anda hanya perlu melengkapkan dialog ini, menjawab latihan ini dalam buku tata bahasa anda. Jadi lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang telah cikgu bincangkan sebentar tadi. Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan kepada anda mendapat manfaat dan anda boleh membezakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat, serta anda dapat memberikan jawapan secara kreatif dan kreatif. Jawapan yang cikgu berikan merupakan cadangan. Anda boleh menjawab menggunakan ayat anda sendiri ataupun maklumat yang anda ketahui, yang anda peroleh dari mana-mana pembacaan anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.